Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua. Saya tunggu live dekat Facebook jap. Dia tak loading lagi. Macam hawk eye. Saya nak eagle eye. Eagle eye. Tapi hawk eye betul lah kan? Tengok TC. Sekejap Mana Facebook ni? Adakah dia dah on? Oh, saya punya mentor pun online malam ni. Apa? Buat live. Irfan Khairi. Saya selalu follow juga dia punya live dia. Dapatkan idea-idea. Okay, cantik. Okay. Okay, Facebook pun dah on. Zoom pun dah on. So kita start lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Pertama sekali saya ucapkan tahniah, terima kasih kepada semua kerana dapat meluangkan masa pada malam ini setelah seminggu saya berehat. Saya sengaja je tak live dalam masa seminggu, nak nak spend masa nak structure balik apa semua, baca-baca buku sikit dan sebagainya. So alhamdulillah masih berkesempatan untuk kita jumpa lagi untuk meneruskan sesi kita. Tajuk pada malam ni tajuk yang ke berapa dah ni Sekejap saya check. Diskusi celik saham, tajuk yang ke-6. Okey, tajuk yang ke-6, kupasan lanjut kriteria seorang pelabur yang berjaya. Okey, tajuk dia macam klise kan, macam tajuk ni je. Tapi nanti kita discuss. Mesti ada dia punya 1-2 poin yang insya-Allah akan bermanfaat lah sedikit. Okey, sebelum kita teruskan sesi pada malam ini, kalau sekiranya tuan-puan dapat dengar suara saya dengan jelas, gambar nampak dengan okey, boleh tekan 1. Okey. Okey. Dekat Facebook pun sama. Okey, rakan-rakan dekat Facebook kalau suara jelas, gambar okey, tekan 1. So at least saya tahulah. Okey, alhamdulillah. Ni rakan-rakan dekat Zoom tak ramai, baru ada beberapa orang je. Okay, busy sikit ke. Kat Facebook. Okey. Okey, so untuk tidak membuang masa, saya share dulu skrin. Okey, lagi sekali kalau boleh nampak skrin dengan jelas tekan 2, tekan 2. Kalau boleh nampak skrin dengan jelas tekan 2. Okey, cantik. Penting ni sebab kalau tuan-puan tak respon, saya tak tahu adakah nampak ke tak nampak ke. Okey, so sebelum ini kita dah discuss tajuk adakah pelaburan saham sesuai untuk semua orang kan.
So daripada situ pun kita dah tahu dah sebenarnya bukan semua orang sesuai untuk melabur saham kan. Ada dia punya kriteria tersendirilah. Selain daripada keinginan ataupun kemahuan seseorang tu untuk terlibat dalam pelaburan, itu kita letak tepi dulu. Faktor-faktor lain yang menyebabkan seseorang itu tidak layak untuk melabur saham adalah salah satunya umur lah. Kalau tak cukup umur 18 tahun ke bawah memang tak dapat lah, nak buka akaun saham pun masih belum dapat lagi kan. So lepas itu umur ngam-ngam 18 tahun ke atas dan dah boleh buka dah. Okay. Dia tak sama dengan umur mengundi kan. Dengan mengundi 21 tahun kan. Tapi itu pun ya, ada pindaan sekarang yang nak mengundi pun umur 18. Lebih kurang lah. Okay. So yang kedua, kalau boleh dia tak ada blacklist dekat mana-mana bank ke apa, blacklist dengan apa ni kita panggil yang si Chris tu kan, si Chris tu ataupun si Tos tu tak adalah nama dia kat dalam tu yang menyebabkan dia punya account bank kena block dan sebagainya. Kalau dia ada nama kat dalam tu dan diisytiharkan muflis atau blacklist pun tak boleh buka account juga. Okay. Kalau nak buka juga boleh guna account pasangan lah, guna wife ataupun adik-beradik yang ada hubungan keluarga yang kita boleh buktikan yang orang yang kita gunakan akaun itu adalah ahli keluarga kita ataupun pasangan kita lah. Okay? Kalau anak-anak mesti make sure 18 tahun dah ke atas. Kalau mak ayah boleh, okay? Mak ayah boleh. Yang penting kena ada bukti perhubungan lah. Maksudnya kalau anak-anak, kalau nak gunakan akaun mak ayah, make sure ada surat beranak yang kita boleh bagi evidence bukti yang kita anak dia. Anak akak tak boleh sebab dia tak ada hubungan. So kawan-kawan pun tak boleh gunakan akaun kawan-kawan, tak boleh. Kawan baik macam mana sekalipun tak boleh. Dia kena ada hubungan pertalian keluarga ataupun pasangan lah, pasangan yang sah lah. Okay? Kalau kahwin dekat seberang, tak ada dokumen tu pun tak boleh juga. Nak kena ada dokumen yang sah. Okay? Yang kedua, apakah persediaan sebelum melabur pun kita dah discuss dah sedikit kan. Selain daripada persediaan minda, kena ada modal yang sesuai. Okay, modal kalau ikut apa yang kita discuss sebelum ini, modal yang selamat. Okay, maksud dia adalah sekiranya tuan-puan tak ada modal yang kita letakkan di tepi ataupun kita dah put aside, maksud dia kita dah macam mana kalau kita buat tabung-tabung tu. Contoh kalau ada beberapa tabung-tabung tu kan, contohlah kita ada satu tabung khas untuk investment. Kalau tak ada, jangan ambil risiko lah. Maksudnya kalau kita terpaksa nak gunakan duit perbelanjaan harian ataupun nak gunakan duit untuk perkara-perkara penting kan. Contoh nak pergi nak kahwin ke kan, nak bertunang ke, nak pergi haji ke, tiba-tiba korek duit tu tapi tak sure lagi adakah pelaburan tersebut akan berjaya ataupun tak berjaya kan, gagal ke tak gagal kan, macam data Pratt dah terjun berapa dah hari ni. Okay. So make sure duit tu duit yang selamat. Okay. Selamat ni maksudnya macam mana tau, ada berita kan baru-baru ni seorang warga China kan bunuh diri dengan terjun dalam relau yang mencairkan logam tu kan, sebab kerugian yang besar. Salah satunya adalah kerana tak ada kawalan modal lah. Maksudnya all in ataupun terlampau banyak sangat portion yang menyebabkan bila duit tu hangus, dia tak boleh nak survive dah. Okay, dia tak boleh nak survive dah. Kalau portion yang kita letak tu portion yang memang kita dah put aside, let's say kalau anything happen, kita masih lagi boleh selamat sebab kita ada lagi modal lain ataupun kita tak mengganggu rutin kehidupan harian kita ataupun emosi dan mental masih okey. Okay, maksudnya mental tak breakdown lah kalau macam tu kan. Okay, so topik yang ketiga kita dah discuss berkenaan dengan style pelaburan kan. So tuan-puan kena decide sama ada kita nak melabur secara short term ataupun medium term ataupun long term. Sebab kalau kita dah jelas tiga ni, okay, kalau kita dah jelas tiga ni, setiap satu tu barulah kita boleh asah lagi kita punya skill untuk lagi perfect. Okay, kalau kita tak jelas kita nak follow step yang mana ataupun kita tak jelas kita nak follow style trading yang macam mana, kita akan jadi blur.
Kadang-kadang kita ingat kita nak masuk swing kan, tiba-tiba dah naik. Okey, harga dah naik tinggi, kita pun tukar kita punya trading plan jadi short term. Lepas tu kita dah jual. Okay, lepas kita jual, harga pun naik lagi tinggi. Macam tu. Okay, so ataupun kita memang plan nak intraday je. Okay, kita dah tahu dah syarikat ni memang syarikat yang tak perform. Dia punya chart pun masih lagi strong bearish kan. Tiba-tiba kita masuk dan kita dah profit. Tapi disebabkan kita ubah plan tiba-tiba daripada intraday ataupun short term kepada swing, and then chart pun meneruskan lagi penurunan ke bawah, dan kita menyesal daripada profit, sepatutnya profit dah jadi loss sebab kita dah tukar plan dan tak stick to our original plan. Kalau tuan-puan faham lah. Okay. So kena jelas nak trade yang macam mana. Okay. Kalau sebab dalam group, okay, dalam group klien, kalau tuan-puan perasan, saya ada satu channel sharing counter berpotensi SKB ni. Yang ni saya khaskan channel ni khas untuk klien CDS under saya sahaja. Okay. Dalam channel ni dia adalah ganti kepada channel SKS dahulu. SKS ataupun sharing counter saham yang dulu kan. Kalau channel yang SKS dulu saya open, so semua orang boleh tengok, tapi lepas daripada yang isu yang SC dengan M+ tu, saya just buat channel baru ni just untuk klien-klien CDS under saya sahaja. So apa yang saya share kat dalam ni adalah counter-counter yang ada possibility untuk dia membuat kenaikan secara short term. Short term ni maksud saya adalah hari yang sama. Okay. Dan ada possibility dia akan sambung lagi beberapa hari. Dan kalau saya share dengan weekly sekali, maksudnya ada possibility sekiranya kita nak hold lama sikit pun masih lagi boleh buat profit lagi. So saya share 3 step lah. Step yang pertama saya akan share dia punya ticker chart. Okay, ticker chart ni kita nak tengok short term reaction of the price and volume movement pada hari itu dengan sentimen market pada hari itu. So dia ada beberapa kriteria yang kita perlu faham lah berkenaan dengan ticker chart ni kan, macam ni. First, apa yang saya akan tengok dia punya buy rate dia berapa kan, and then transaction dia berapa, and then kita tengok pula dia punya Q bid pattern dia macam mana kan, bullish ke bearish ke accumulation ke kan. And then kita tengok pula dia punya ticker chart, adakah dia ada wave bullish ataupun dia ada wave bearish kan, pattern 1 ke pattern 2 ke pattern 3 kan. Lepas tu kita nak tengok dia punya volume spike, adakah volume spike tu bullish ataupun buy punya volume spike ataupun sell punya volume spike. Dan kita nak tengok juga kan, kalau ada volume spike dekat ticker chart tu, adakah dia punya spike tu, kenaikan volume tu mencukupi untuk kita assume yang harga masih ada momentum untuk naik ataupun tak cukup. Okey, yang tu semua saya tak ajarlah secara detail untuk secara open. Semua tu saya dah discuss secara detail dalam grup VIP klien ataupun dulu-dulunya adalah ahli-ahli grup online coaching saya lah sebelum kita buat grup VIP klien. So semua grup online coaching saya yang ada buka akaun CDS dengan saya dah masukkan dalam grup VIP klien. So kita teruskan discussion dalam tu secara detail lah. Untuk klien-klien biasa yang tak join grup VIP klien, mereka boleh tengok, mereka kena buat decision sendiri. Okay, kena buat decision sendiri sebab saya hanya share, kena decide okey ke tak okey. Kalau grup VIP ni at least saya dah guide dah sebelum-sebelum ni kan, dan dah ada video-video penerangan dah, saya dah explain dah apa benda yang saya share tu. Okey, at least kalau tak faham terus boleh tanya dalam grup VIP klien. So saya boleh explain on spot lah. Okey. And then saya akan share daily dengan weekly sekali. Kenapa kita nak share daily dengan weekly? Sebab selain daripada kita tengok ticker chart, okey, ticker chart contoh macam ni selain daripada kita tengok ticker chart, kita nak tengok adakah sekiranya kalau let's say tuan-puan nak intraday tapi tersangkut dekat puncak, katakanlah beli kat sini ada dia reverse and dia sideways kan, adakah daily chart dia masih nak meneruskan kenaikan lagi. That's why saya share sekali daily chart. Okay, tujuan dia adalah kita nak tengok dia punya bullish momentum dia macam mana. Kalau dia masih ada bullish momentum yang bagus, chart dia masih dalam bullish area, and then dia masih ada kriteria yang terlibat lah yang saya tak explain detail lah kat dalam ni kan, yang menunjukkan dia masih bullish dan dia masih ada momentum untuk naik, then okay, kita tak risau. Okay, that's why saya share tiga step tu. Maksudnya TC
Ticker chart saya dah share, daily chart saya dah share, dan kenapa saya nak share juga weekly chart. Okay? Tujuan dia adalah sekiranya daily chart dah buat reversal tapi weekly chart masih lagi menunjukkan trend menaik, tuan-puan tak perlu nak risau sangat kalau sekiranya dia buat temporary retracement. Okay, itu tujuan dia lah. So, kenapa saya share 3 chart macam ni? Untuk peace of mind. One of them lah untuk peace of mind. Maksudnya, kalau plan tak jadi, kita tengok terus daily dengan weekly dia macam mana. Kalau daily weekly dia masih strong bullish, then dia masih okay. So nak tahu strong bullish ke tak strong bullish tu, sebab itulah saya gunakan custom indicator ni. Sebab kalau sekiranya tuan-puan tengok dekat chart yang biasa kan, chart yang biasa dia tak ada ni. Dia tak ada yang nak menunjukkan dia masih strong bullish ataupun dia dah weak ataupun dia dah strong bearish. Okay. Sebagai contoh lah saya nak tunjuk macam gold punya gold pula tiba-tiba kan. Tiba-tiba pergi gold pula kan. Contoh lah ini yang saya dah buka lah macam ni. Okay. Contoh macam gold lah sebagai contoh je lah. Contoh. Sebelum ini kalau kita tengok kan, dia dah pernah bearish sekejap and then dia masuk bullish kan. And then selagi mana dia masih berada dalam zone bullish. Okay. Zone bullish ni maksudnya dia masih dalam green zone tu lah yang hijau ni kan, sepanjang-panjang ni. Dan kita tak kelar kabut sangat. Yeah? Dan macam mana kita nak confirmkan yang zone hijau ni masih strong, selagi mana dia buat high, higher high, high, higher high, low, higher low, low, higher low. Kan dah ada tu dia punya garisan-garisan automatic support dan resistance tu kan. Garisan automatic support dan resistance ni memberikan kita kejelasan untuk kita tengok trend. Selagi mana dia buat support bawah dan dia buat support another support lebih tinggi daripada support yang sebelum itu, and then next support lebih tinggi lagi and resistance ikut sekali lah selagi mana dia buat kenaikan macam tu dan dia berada dalam bullish zone yang warna hijau ni, yang kita nampak dengan jelasnya dia hijau macam tu, kita okey. Tapi kalau tengok sekarang ni dia dah bearish zone kan. Kalau tengok gold punya trend sekarang, dia dah bearish punya zone. Dah merah ni kan, dah ada dah signal DTC tu, downtrend DTC tu saya buat ni untuk menunjukkan yang dia dah downtrend crossing, dia dah cross ke bawah. Okay, dia dah cross ke bawah, so dia dah kuncup dah sebenarnya. Yang green zone ni dah kuncup dah kat sini sampai sini dah kuncup, and then dia dah squeeze dekat sini. Squeeze tu dia ada dua kemungkinan. Satu kemungkinan semasa dia sedang squeeze tu dia sedang kumpul momentum. Bila dia dah cukup momentum untuk naik, dia akan naik. Tapi kemungkinan yang kedua adalah dia dah lemau. Maksudnya dia dah kehilangan momentum. So macam mana kita nak tahu dia dah kehilangan momentum? Kita tengok dia punya supporting indicators dekat bawah ni. Selagi mana garisan merah ni berada di atas garisan hijau, and then dia punya histogram purple ni makin menurun dan cross zero ataupun dia punya horizontal line midline ke bawah, dia menunjukkan dia strong bearish. Okay, strong bearish. So sekarang ni adakah dia masih lagi bearish? Dia dah nak mula bullish dah sikit lah dah mula warna putih dah situ. Sini purple ni bearish kan, sini putih ni bullish. Tapi dari segi pergerakan candle movement punya momentum, kita masih nampak lagi dia masih berada dalam bearish momentum ataupun zone merah lah. Okay, zone merah. Inilah yang saya nak tekankan sebenarnya. Sebab kalau sekiranya tuan-puan tengok beberapa counter kan, contoh saya bagi counter yang hari ni lah macam counter ni kan. Counter ni kita dah nampak dah dia punya signal tu dah keluar, yang weekly weekly chart kan. Dia dah keluar dah bearish signal. Okay, bearish signal. Kalau nampak dekat sini, garisan merah ni dah mula berada di atas garisan hijau. Ataupun dalam cara lain kita nak baca adalah garisan hijau dah mula cross under garisan merah. So kalau garisan hijau cross under garisan merah, dia dah menunjukkan bearish movement. Okay, pergerakan trend dia ke bawah lah. Okay. Dia tak ada apa-apa supporting signal yang menunjukkan dia nak reverse immediately. Okay, saya ada bagi tahu saya punya klien seorang, saya cakap counter ni memang dah bearish habis dah. So
dia memang dalam strong bearish movement. So kena hati-hatilah. Tapi itulah. Yang decide adalah tuan-puan. Tuan-puan kena decide. Tuan-puan kena decide. Kalau kita tengok, kalau saya tengok buat kajian chart kan, saya akan letak dua paparan macam ni. Tujuan dia adalah kita nak tengok pergerakan short term dan pergerakan long term. Weekly ni consider medium to long term jugalah. Kalau daily ni kita boleh nampak dia pergerakan dia cepat sikit. Okay? Kalau macam ni kan, di sini dia dah mula dah, dah ada exit tu, kira dah lepas kan. Di sini dia dah mula buat bearish, okay? Dan paling teruk dia punya permulaan dia kat sini, okay? Semasa dia nak mula mengucuk tu kan, kita dah nampak dia drop, harga tu drop, okay? Dengan secara drastic. And then dia dah ada dah candle reversal down tu. Candle reversal down signal tu antara signal yang very reliable kerana dia menggunakan candle sendiri untuk bagi signal. Okay? Adalah dia punya formula, saya dah terangkan dalam grup VIP. Okay? Bila dah ada candle reversal signal tu, kita expect pergerakan akan mula menurun. Okay? Pergerakan akan mula menurun. Kalau candle reversal signal yang warna merah. Kalau candle reversal signal yang warna putih, kita expect pergerakan akan mula menaik. Cumanya untuk tuan-puan faham lebih jelas lagi pergerakan harga, memang tak boleh lari daripada guna wave lah. Kena guna Elliott wave lah. Elliott wave ni kita dah nampak dah. Lepas 3 dia buat 4, lepas 4 baru dia buat 5 kan. Tapi kalau tengok macam ni, daily chart dia dah maximum bullish momentum dia dekat sini. Dia dah kuncup. And then bila dia kuncup macam ni dan masuk pula dalam bearish punya zone ni, memang dah out lah. Dekat situ dah out dah. Okay? So dia memang masih strong bearish lah. Masih strong bearish. So most probably dia akan meneruskan penurunan lah. Okay? Akan sambung dia punya tu. So apakah perkaitan dengan tajuk kita pada hari ini sebenarnya kan? Sebenarnya tajuk dia adalah kupasan lanjut kriteria seorang pelabur yang berjaya. Tujuan tajuk pada malam ini adalah saya nak supaya tuan-puan tahu apakah tools ataupun peralatan, kita bagi tools lah macam ni. Yang ni yang tajuk lepas, mempunyai modal yang selamat, mempunyai matlamat yang jelas, mempunyai kesabaran yang tinggi kan. So pada malam ini dia punya tambahan kepada kriteria seorang pelabur yang berjaya ataupun trading yang berjaya adalah tuan-puan kena tahu guna, okay? Kena tahu guna tools yang betul. Okay? Tools ni maksud saya adalah apa yang diperlukan untuk kita membuat kajian, sama ada kita nak buat kajian dari segi teknikal ataupun kajian dari segi fundamental ataupun kajian dari segi value. Dia ada 3. Okay? Tapi value tu termasuk dalam fundamental lah. So kalau dari segi kajian saham ni dia ada 2 je lah. 2 pembahagian. 2 pembahagian utama. Satu, kita buat kajian dari segi pergerakan harga lah, ataupun kita panggil technical analysis. Technical analysis Melayu. Okey, yang kedua adalah kajian dari segi keuntungan. Okey, keuntungan ataupun kerugian lah syarikat. Ini adalah fundamental. Tapi yang lebih detail lagi adalah kajian tentang nilai syarikat. Yang ni kita panggil value investing. So value investing ni dia adalah satu cabang daripada fundamental analysis yang dia jadi macam dia punya own mazhab dia tersendiri. Kalau tuan-puan faham kan, kalau tuan-puan baca berkenaan dengan value investing, dia dah jadi satu mazhab yang berasing kan. So value investor ni dia menekankan apa tau, dia tak tengok chart dan sebagainya, okay? tak tengok chart dan sebagainya, tapi dia menekankan tentang adakah syarikat tersebut ada nilai. Yang nilai tu
berdasarkan beberapa kriteria lah, especially dari segi business model dia, dari segi management management team dia, dari segi financial statement dia, dari segi value dia macam mana. Okay, dia ada 4 kriteria besar tu lah. Okay. Ataupun kalau tuan-puan tengok penerangan Warren Buffett sendiri, macam mana dia explain tentang value investing ni, dibahagikan kepada 4 basic tenet. Ini sebagai asas dia. 4 basic tenet. Okay. 4 basic tenet. First adalah business tenet. Okay. Kita nak memahami betul-betul apakah bisnes yang dijalankan oleh syarikat tersebut. Apakah model perniagaan dia jual apa kan. Kalau servis apa yang dia offer kepada customer dia kan. Okay. Kalau dia buat software apa kan. Kalau dia terlibat dalam bidang dalam sektor oil and gas, dia buat apa kan. Okay. So selepas business tenet, kita kena tengok management tenet. Ini saya tak explain detail lah. Ini next topik untuk group VIP. Tapi saya masih delay lagi sebab saya tunggu ahli-ahli group online coaching saya convert masuk dalam group VIP tu. Tak tahu bila. Okay, yang ketiga adalah financial tenet. Okay, so kita nak tengok adakah management company tersebut bagus ke tak bagus. Dia kan kalau macam main bola kan, walaupun player bagus tapi manager tim bola tu tak bagus, dia tak ke mana juga. So dia kena ada hubungan yang bagus di antara manager dengan player. Okay, sama dengan company juga. Okay, dengan sama hubungan yang baik di antara pekerja, pelabur dan pihak management. Kalau pihak management tak layan pekerja dan pelabur dengan cara yang bagus, dia boleh jadi company yang teruk. Okay, boleh jadi company yang teruk walaupun company tu ada nama. Okay. Financial tenet ni macam biasalah, kita nak tengok dari segi untung rugi syarikat dan sebagainya kan. Dan yang keempat adalah value tenet. Value tenet ni kita nak tengok adakah syarikat tersebut betul-betul ada value ke tak ada value. Okay. So saya buang ini. Okay. So kita pergi kepada tajuk. Antara kriteria pelabur yang berjaya adalah mesti tahu guna tools yang betul. So dalam trading, saya bahagikan kepada 3 perkara yang tuan-puan kena faham betul-betul kalau sekiranya nak berjaya. Okay? Berjaya ni subjektif lah. Ada orang berjaya mungkin berjaya sebab dia tak rugi kan. Ada orang berjaya sebab dia punya profit melebihi loss dia kan. Dia ada loss, dia ada profit tapi profit melebihi loss. Ada orang berjaya sebab ROI dia meningkat dengan tinggi kan. Ada orang berjaya sebab modal dia dapat di doublekan ataupun digandakan. Banyak. So kejayaan ni subjektif. So siapa yang menentukan kejayaan tu bukan orang lain. Kita as a traders ataupun as a investors, kita adalah kita sendiri yang menentukan adakah kita berjaya ke tak berjaya dalam trading, dan kita tahu kita punya own result. Okay? Kalau kita masih lagi berdepan dengan cabaran-cabaran dan failure after failure kan, dan tak dapat lagi nak dapatkan standing point yang betul-betul strong, maksudnya kita belum berjaya betul-betul lah. Unless one day kita dah nampak, bila kita dah bertapak kukuh dan kita dah confident dan kita dah dapat proven result daripada apa yang kita dah buat, then baru kita boleh cakap most probably saya dah mula berjaya lah. Okay, macam tu. Okay, so apakah 3 perkara penting yang kita kena faham? Pertama sekali, saya sentiasa tekankan tuan-puan kena dalami betul-betul platform. Okay, ni. Kenapa penting sangat platform ni? Apa yang dimaksudkan dengan platform? Platform ni adalah platform yang tuan-puan guna untuk tekan buy dengan sell tu lah. Ni yang M+ punya platform ni. Ataupun kalau tuan-puan pakai platform lain, Maybank ke RHB ke kan, first step kena faham betul-betul cara gunakan kita punya trading platform tu. Okay, nama dia adalah trading platform. Okay, masterkan trading platform. Kenapa? Kadang-kadang kita nak masukkan duit pun tak pandai lagi kan, ataupun nak baca cubic pattern pun tak pandai lagi, sedangkan benda tu semua ada dekat trading platform.
Kan kita nak baca queue order, nak baca lot order kan. Apa lagi benda-benda nak tengok berapa volume masuk, berapa volume yang buy, berapa volume sell kan. Dari segi sentimen market pun kita dah boleh tengok dekat platform tu sendiri. Okay? Kalau macam saya, sebab saya Remizer M+, so saya memang masterkan betul-betul macam mana cara nak memahami platform tu. Okay? Kita study. Okay? Saya study and then saya kaji, saya tengok, check satu-satu and then saya try and test, try and error lah. Kita tengok ini apa kan. Memang first time buka memang tak faham apa. That's why kita ada guide dalam group klien. Okay, kalau tuan-puan perasan dalam grup klien ni, dekat sini, dekat bahagian pin message ni, okay, pin message, ada link ke video tutorial. Okay, ada link ke video tutorial khas untuk grup klien sahaja. So, klien-klien je lah boleh tengok kan. So, dalam tu saya dah sediakan detail lah, penerangan detail cara nak pakai platform. Tapi dia tak adalah sedetail penerangan dalam grup VIP kan. Sebab kalau dalam grup VIP ni kita ajarkan teknik macam mana nak gunakan platform untuk trade berdasarkan teknik. Tapi kalau dalam grup klien yang biasa tu saja basic lah. Nak baca platform ni apa, ini apa kan, buy kat mana, sell kat mana. Macam tu je lah. Kalau dalam grup VIP kita dah ada dah penerangan nak gunakan platform berdasarkan teknik. Kalau intraday nak tengok apa. Kalau BTST nak tengok apa. Cuma kalau platform ni dia lebih sesuai untuk short term lah. Okay? Lebih sesuai untuk short term. Kalau nak swing, nak invest lama, better gunakan trading tools yang seterusnya iaitu charting platform. Okay? So next adalah chart mastery. Okay? Kenapa nak kena belajar chart mastery? Sebab apabila kita dah memahami cara membaca chart, okay, macam ni. Cara membaca chart ni dia ada beberapa cara lah. Okay, beberapa cara lah. Dan cara-cara ni tak sama untuk setiap orang. Cumanya dia ada satu silibus besar yang dipanggil sebagai teknikal analisis. Dalam teknikal analisis ni, summary dia ada 3. So tuan-puan kena faham betul-betul 3 key point ataupun 3 asas kepada technical analysis. Yang pertama sekali market action discount everything. Yang ni yang kita memang dah memang kena faham betul lah. Okay? Dia macam mana nak cakap, dekat fingertip dah. Kita dah hadam benda ni dan kita dah apply dah dalam kita punya trading kan. First kena ingat market action discount everything. Apa sahaja yang berlaku di luar pasaran, dia akan projected dekat chart. Okay? Dekat chart. Itu istilah dia market action discount everything. So, market action ni adalah kita tengok pergerakan chart dan pergerakan volume. Okay? Chart dan volume tu dikira sebagai market action. Okay? Discount everything maksudnya segala news, segala rumours, segala apa sesahaja yang berlaku dekat luar sana projected dekat chart dah. Dia dah discounted siap-siap dan dia dah tunjukkan dekat chart siap-siap. So, apabila harga naik ataupun harga turun ataupun ada kemasukan volume naik dan volume turun kan, volume buy atau volume sell kan, sebenarnya semua yang berlaku itu ada sebab dia dan sebab tersebut telah menyebabkan harga bergerak naik dan bergerak turun. Macam mana saya nak bagi tahu tu? Cause and effect lah. Kalau tuan-puan belajar apa ni, law, physics law kan, cause and effect ataupun apabila kita apply tenaga akan ada pergerakan macam tu. Apa ya istilah dia tu, physics law apa, saya tak ingat lah. Cause and effect saya ingat. Apa-apalah. Okay. Itulah force sama dengan pergerakan kan. Okay. So first, okay, market action discount everything. So apa yang berlaku dekat luar sana, apa sahaja, sama ada kita sendiri tekan buy ataupun sell kan, kita sendiri yang tekan pun kesan dia akan kita boleh nampak dekat chart juga. Walaupun sumbangan kita mungkin kecil tapi ada dia punya signifikan dia dekat chart. Okay? Walaupun kita cuma beli satu lot ke dua lot kan, ada signifikan dekat chart. Mungkin nampak tak nampak je lah. Okay? Itu yang pertama. So once kita dah faham yang itu, segala benda yang berlaku dekat luar sana
dia capture dah projected dekat chart, apakah dia punya conclusion ataupun summary yang tuan-puan boleh buat? Cuba jawab. Okey, daripada first basic technical analysis, market action, discount, everything. Apa conclusion tuan-puan boleh buat? Cuba jawab. Boleh share, type. Tak ada idea. Cepat-cepat. Merah kita beli. Ini terbaik. Padulah. Cepat-cepat. Apakah dia punya natijah dia daripada three basic technical analysis punya law. Law lah boleh lah kita cakap law. Tak ada idea. Okey. Jawapannya adalah tak perlu nak layan sangat news yang ada dekat luar sana. Okey? Tak perlu. News akan datang dan pergi. Harga still akan bergerak ikut trend. Harga still akan bergerak ikut dia punya zone dia, bearish ke bullish ke bullish ke macam tu. Okey? Sekarang faham tak? Kenapa apabila tuan-tuan tanya saya news ada efek tak? News ni ada efek tak? Semua news ada efek. Semua rumours ada efek. Tapi efek dia kat mana? Efek dia dekat chart. Okay, efek dia dekat chart dan dia dah discounted dah. Okay, dia dah discounted dah. Sebelum news keluar kadang chart dah gerak dulu. So, kita dah nampak dah. Okay, macam mana trend bergerak. Trend dah bergerak, mula bergerak naik dulu lebih awal. Then news keluar. Selalu macam tu kan. Okay, harga dah drop dulu. Then news keluar. Macam tu. Okay. Salah ni, harga pasti akan bergerak ke kanan. Harga bergerak naik dan turun. Tapi kanan lah. Tapi dia bukan bergerak kanan je kan. Dia bergerak naik turun ke kanan. Naik turun ke kanan lah. Okay. So, first basic law of technical analysis. Price action, discount, everything. Okay, market action, discount, everything. Dia dah membantu kita untuk exclude semua noise yang ada dekat pasaran. Macam mana? Kalau sekiranya saya tanya soalan ni kan. Kalau sekiranya tuan-puan diberikan chart dengan trading platform dan tak ada apa-apa source of news sekalipun. Tak ada apa-apa news. Okay, tak ada apa-apa news syarikat ke apa semua, tak ada. Tuan-puan hanya dibekalkan trading platform untuk tekan buy dengan sell, dan ada modal dan diberikan chart. Trading view ke apa kan. Agak-agak boleh buat duit ke tak? Siapa rasa dia boleh buat duit tekan 1, siapa rasa dia tak boleh buat duit sebab tak ada news tekan 2. Okay, saya dah nampak dah respon kan. So kenapa tuan-puan masih nak bergantung kepada news? Saya bukan anti news, cumanya saya tak layan news. Sebab efek dia, memang kita dah tahu dah akan ada efek dekat chart. Okay, kalau good news, kadang-kadang chart dah gerak dulu. News tu lambat baru keluar. Okay. So cuba elakkan. Kenapa market banyak noise? Sebab ada orang yang ada kepentingan. Okay. Ada orang yang ada kepentingan. Mereka nak harga bergerak ke arah itu, dia buat news macam itu. Okay. Dia nak harga drop, dia akan buat news macam tu. Dia nak harga turun, harga naik, dia akan buat news macam tu. So siapa yang baca news? Kita lah yang baca news. Bukan saya lah, tuan-puan lah, sebab saya tak baca news. Saya tengok chart sahaja. Okay. Sebab tu kalau tuan-puan bagi saya certain news, saya akan komen, minta maaf saya tak follow news. Saya tak tahu. Saya tengok chart sahaja. Macam tu. Okay. So, ini yang pertama. So, dalam chart mastery ni, kita kena faham 3 benda tu pun dah cukup dah. Okay. Price action, discount, everything. Yang kedua apa? History repeat itself.
Ini adalah satu asas yang valid dekat semua situasi. Macam contoh dalam kehidupan kita kan. Even sejarah dunia pun, sejarah ketamadunan manusia pun, konsep ini valid. Konsep ini dipakai, iaitu konsep history will repeat itself. Okay? Sejarah akan berulang. Kenapa sejarah akan berulang? Sebab ada Tuhan yang menjaga pergerakan ni semua. Okay? Kalau orang Islam ni kita cakap Tuhan lah, Allah lah. Okay? Allah lah yang menciptakan ni semua. Dan dia ada cycle dia akan repeat. Okay? The same cycle. Apabila sesuatu kaum tu dihantarkan Nabi kan, Rasul, okay? Memberi peringatan. Kalau sekiranya kaum tersebut tidak dengar nasihat Rasul tu, okay? Ataupun ingkar kepada arahannya, Rasul tu akan diselamatkan oleh Allah SWT dan kaum dia akan dihapuskan. Dan kalau kita baca Quran kan, dah berapa banyak dah kaum-kaum yang ingkar perintah Nabi kan, dan dihancurkan. Dan dia repeat, okay, repeat the same cycle. Cuma Nabi Muhammad je, umat Nabi Muhammad kita sekarang ni sepatutnya dah lama dah kena azab kan. Tuhan dah cakap dah dalam Quran. Kalaulah tidak kerana Rahman dan Rahim Allah SWT, okay, kerana kasihnya kepada, betapa kasihnya Nabi kepada umat dia, dah lama dah umat Nabi Muhammad ni kena bala kan, kena azab kan. Cycle tu akan repeat, cumanya ditangguhkan. Okay. Okay, tunggu kiamat lah. Okay. Maksudnya kita nak cakap, kalau sekiranya dulu ada Fir'aun zaman dahulu, Fir'aun akan ada pada zaman-zaman yang akan datang. Sama, okay, akan ada. So market, price, history repeat itself. Ya. Kalau dekat chart ni, paling senang kalau tuan-puan nak faham apakah yang dikatakan dengan history repeat itself, tuan-puan belajarlah tentang Elliott Wave. Okay? Belajar tentang Elliott Wave. Sebab Elliott Wave ni dia akan follow the same pattern, the same cycle. Habis satu cycle, follow lagi the same cycle. Habis satu cycle, follow lagi the same cycle. So saya bagi dia punya summary dia macam ni. Okay? The summary dia macam ni. Dalam bullish punya wave, dia akan buat macam tu. And then dia akan buat correction. And then dia akan follow the same cycle. Dia buat correction, dia akan follow the same cycle. Okay. So, cycle ni sebenarnya adalah a bigger structure. Okay, a bigger structure of the same cycle. Tapi cycle yang besar ni pula sebenarnya adalah a bigger structure of the same cycle. Dia macam itulah, dia akan repeat. Kalau sekiranya tuan-puan dah belajar secara serius lah, belajar secara detail tentang Elliott Wave, ada satu konsep yang amat penting yang ramai orang tak tahu, dan benda ni memang ada dekat alam semula jadi. Okay? Konsep tu dipanggil sebagai repetitive pattern. Ada istilah dia yang saya tak nak sebut. Kalau saya sebut nanti tuan-puan tahu dah lah. Nanti tuan-puan cari sendirilah apa istilah dia, tapi maksud dia adalah repetitive pattern. Nanti tuan-puan cari sendirilah. Okay? Okay, yang ketiga adalah selepas history repeat itself adalah price move in trend. Okay, price move in trend. So, kalau sekiranya kita nampak trend dia masih, kalau dia punya long term trend dia bullish, dia tak akan tukar immediately jadi bearish. Dia tak akan tukar immediately. Dia akan ambil masa yang lama untuk tukar trend. Okay, sebagai contoh macam ni kan. Kita ambil contoh gold lah. Contoh lah. Okay, dia bermula bullish setelah dia break dia punya downtrend channel lah. Okay. So kalau saya buat yang yearly gold punya trend, dia macam ni. Okay, saya tarik dia punya downtrend channel macam ni. Okay. Sini dia punya lower support lah. Okay, ini lower support. Tak ada dah lower pada tu kan. And then apabila dia break dia punya downtrend channel, dia dah menunjukkan dia dah masuk trend uptrend kan, uptrend. So lebih strong lagi apabila dia break dia punya highest all
time high ataupun istilah dia kalau saya panggil zero lah, point zero. Ya, itu istilah siapa-siapa ada nama tersendiri lah point zero. Kalau dia dah break dia punya all time high macam ni, sekarang dia berada dalam fasa bullish ataupun kita panggil uptrend lah. Adakah tuan-puan setuju sekiranya saya boleh cakap uptrend dia masih strong? Siapa setuju tekan 1. Uptrend masih strong. Siapa tak setuju tekan 2. Aha. Wave 3. Nampak aja kan? Bukan, dia bukan wave 3. Okay. Kalau yearly chart ni dekat sini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Alamak, saya dah sebut. Okay. Sekarang wave 5 lah. Kalau ikutlah lebih kurang lah. And then wave 5 ni sepatutnya dia lebih tinggi lah. Dia akan naik lagi. Most probably lah. 3 the strongest wave kan. 3. Yes, time frame 1 tahun. Sebab tu kita kena tengok long term punya trend. Kenapa? Sebab kita tak nak tersilap trend. Kalau tuan-puan tengok counter ni bukan buy call lah, just nak tunjuk je. Okay. Nampak tak dia nak pergi mana? Uptrend ke downtrend? Siapa cakap downtrend? Tekan D. Siapa cakap uptrend tekan U. Okay. Tanda lah. Kita tanda-tanda sikit. Okay, so 0, 1, 2, 3, 4. Tak, tapi dari segi fundamental memang out lah memang out. Apa yang saya belajar? Fundamentally totally out. Okay. Reason dia adalah tuan-puan kena guna tools yang betul. Okay, itu istilah dia. Kena tahu guna tools yang betul. Apa maksud tools? Peralatan-peralatan yang membantu kita membuat kajian. Okay, contoh kan, kalau kita contoh kalau kita nak buat apa, macam saya lah saya bagi contoh saya sendirilah. Okay, kalau saya nak buat tampalan gigi lah saya nak tampal gigi pesakit, gigi dia berlubang kan, saya nak tampal gigi patient pesakit, saya perlukan tools. Okay, pertama sekali saya kena protect diri saya dahulu. Saya kena pakai glove, kena pakai surgical gown, face mask, kena pakai face shield kan. Dia nak drill gigi tu, kita kena gunakan drill. Okay, drill. Drill tu dia gunakan air pump. Okay, pump angin. Dia ada compressor. Air compressor kan. So, bila ada drill, dia kena ada burr dia. Diamond burr. Diamond burr untuk drill gigi kan. Gigi kita kan keras. Diamond burr tu kecil je. Kalau drill macam tu sahaja, tak boleh. Dia akan terbakar sebab drill tu panas. Bila kena gigi dia boleh terbakar. Dia kena ada water injection untuk menyejukkan. So kita kena pasang dia ada mini lubang kecil dekat drill tu. And then kalau kita drill masuk dalam mulut terus macam tu, kita tak nampak. So drill tu sendiri kena ada lampu. Okay, drill gigi yang doktor gigi pakai tu dia ada lampu dekat hujung dia. Sebab tu dia boleh nampak bila dia drill tu, dia boleh nampak lubang yang dia drill tu kan. Kadang-kadang kalau gigi tu belakang sangat, kita gunakan mouth mirror. Mirror kecil tu yang doktor gigi pakai untuk tengok gigi pesakit. Sebab mirror ni dia reflect lubang tu.
secara terbalik. So kalau saya tengok mirror tu, saya boleh nampak lubang tu kat situ. Kalau kita tengok direct macam ni, dia terhalang kan. So kena ada correct tools. Okay? Kalau ada tools yang betul, baru boleh buat kerja dengan bagus. Okay? Bila dah buang lubang caries yang ada kat gigi tu, kena tampal balik. Tampal balik kena gunakan simen yang bagus. Kan dia ada banyak jenis. Dia ada colored simen dengan dia ada silver ataupun amalgam silver filling kan. Silver ni kita dah tak pakai dah. Amalgam kita dah tak pakai dah kan. Biasanya kita akan gunakan sama ada composite ataupun GIC. GIC pun sekarang dah modern. Dah ada GIC yang level dia dah sama dengan composite dah. Okay. Dah keras lah. Maksudnya kalau gigit kacang pun okey kan. And that dah lagi advance, boleh gunakan ceramik punya inlay ataupun onlay kan. Untuk tampalan. Tu tuan-tuan tak faham tak apalah. Yang penting nampak gigi berlubang kena tampal kan. Nak tampal tu bukan boleh tampal guna simen konkrit dekat tepi jalan. Nak buat rumah ke macam tu tak boleh. Dia ada special dia kan. So kena faham kalau ada tools tersebut, tuan-puan kena faham cara guna dia. Macam tuan-puan ada platform, trading platform. Faham tak cara nak gunakan trading platform? Kalau ada trading view punya ni. Okay, trading view punya ni kan. Faham tak cara nak gunakan dia? So semua ni nak kena belajar lah. Okay, semua ni nak kena belajar. So that's why saya cakap antara ciri-ciri faktor-faktor pelabur ataupun traders yang berjaya, dia tahu guna tools yang betul dan dia masterkan penggunaan tools tersebut. Okay. Bila kita dah masterkan penggunaan tools tersebut, baru kita boleh step on the next level lah. Okay, macam tu. So, dalam chart mastery ni, saya recap balik ada 3 poin penting. Price action, discount, everything. History repeat itself dengan market price move in trend. Okay, price move in trend. Dia tak ada hint. Ini contoh je. Ini contoh je. Bukan hint. Saya tak boleh bagi hint. Saya cuma boleh bagi hint untuk klien sahaja. So malam ni kita buat public, so saya tak boleh bagi hint. Okay, kita tengok AirAsia kan. AirAsia dari segi fundamental dia memang out lah. Okay, dari segi fundamental dia memang out. Kalau tuan-puan tengok kan, hari tu saya dah discuss dah sebenarnya. Dia dari segi gross profit margin, dia dropping. Okay, nampak yang warna hijau ni kan, dia drop kan. Okay, kita besarkan. Gross profit margin drop daripada 2016 drop, naik sikit, drop lagi, naik sikit. Then 2020 negatif terus. Okay, negatif 548 juta kan. Okay, last quarter 2020 negatif lah. Okay, negatif. So expected tahun ni mungkin naik ke turun, tak tahu. Tapi nampak dari segi dia punya gross profit margin pun memang teruk lah. Dari awal lebih memang dah tak profit sangat dah. Okay. Dari segi cash flow kan, cash flow dia terlampau fluctuant. Naik turun. Kita tak nak company yang cash flow dia macam ni. Kita nak cash flow dia stable dan menaik kan. Kita tak nak yang cash flow naik turun macam ni. Okay, and then free cash flow ni pun macam teruk sangat ya. Naik turun. Kita nak free cash flow menaik. Kalau free cash flow menaik, dia menunjukkan syarikat tersebut bagus manage dia punya cash ataupun syarikat berjaya produce cash. Dan ada free cash flow lagi kan. Kalau macam AirAsia ni free cash flow dia negatif. Kalau negatif free cash flow maksudnya syarikat rugilah. Okay, syarikat rugi. Cash flow from operation negatif. Ni syarikat rugi. So untuk syarikat macam ni memang kita tak masukkan dia dalam senarai untuk kita nak buat investment sebab yalah company rugi kan. Company rugi dan company terlampau bergantung kepada harga minyak dunia. Okay. Syarikat tak boleh nak kontrol harga minyak dunia. Kalau harga naik syarikat rugi. Harga drop mungkin syarikat boleh buat untung sikit. Okay. Syarikat hanya boleh kontrol tiket je lah. Okay, tiket je. Tapi tiket pun ada persaingan kan. Kalau tuan-puan tak nak naik AirAsia, tuan-puan naik apa? Merindo kan? Ataupun Firefly ke kan? Kalau ada duit sikit naik Mars kan? So persaingan tu tinggi. Dia tak ada kuasa untuk kawal customer. Okay? Syarikat yang tak ada kuasa nak kontrol customer, susah nak buat profit.
Dari segi chart mungkin kita boleh cakap temporary downtrend lah. Okay, temporary downtrend. Let's say kalau dia break dia punya ni, dia punya support ni, dia akan drop lagi. Okay, kalau tengok sekarang memang bearish lah. Okay, memang bearish. Ini setahun punya chart lah. Kalau tengok weekly dia temporary rebound lah. Dah ada exit signal, drop dulu. Drop dulu sekejap. Okay. Yang ketiga adalah emotion mastery. Okay, ini saya dah discuss dah sebenarnya dengan ahli-ahli grup apa ni, online coaching sebelum ni ataupun grup VIP client tu kan. Ini yang paling penting tuan-puan kena faham. Sebab kalau emotion tak stabil, kita susah nak trade dengan berjaya. Kenapa? Salah satu sebab kenapa ramai traders tak dapat nak kontrol emosi kerana menggunakan modal yang ditakuti sekiranya modal itu akan burn. Takut sangat, kita terlampau takut modal kita burn kerana kita terlampau bergantung untuk modal itu untuk survive. Tak boleh, kita tak boleh buat macam tu. Trading perlukan ketenangan minda. So nak minda tenang, jangan guna duit kecemasan. Kalau tuan-puan guna duit kecemasan, tuan-puan akan cemas setiap masa. Okay, tak boleh buat macam tu. Okay. So, apa lagi kriteria faktor-faktor seorang pelabur yang berjaya, kita kena tahulah. Kena tahu bila kita buat silap. Okay. Bila kita tahu bila kita buat silap, baru kita boleh buat reflection. Okay. Kalau kita tak tahu pun kita buat silap, sampai bila-bila pun kita tak tahulah. Maksudnya kita akan keep repeating the same process. Okay. Ulang lagi benda yang sama je. Okay. Okay. So last sebelum kita stop, sebab saya ingat macam tak nak panjang sangat, besok saya ada urusan nak kena ke Putrajaya. Yang terakhir sekali, tuan-puan kena ada at least kena ada mentor lah. Okay. Kenapa kena ada mentor? Sebab apa yang saya belajar adalah you don't know what you don't know. Ayat dia kan bunyi macam pelik sikit kan. You don't know what you don't know. Okay, kita tak tahu apa yang kita tak tahu. So kenapa kena ada mentor? Tujuan dia adalah untuk tunjukkan kepada kita, oh ini tak betul ni, ini salah ni, bukan macam ni. Kenapa macam ni? Kenapa awak buat macam ni? Ini tak betul. So at least kita tak belajar daripada kesilapan. Sebab belajar daripada kesilapan, kos dia lebih besar daripada belajar dengan mentor yang boleh guide. Siapa setuju tekan 1. Okay. Kalau kita belajar daripada kesilapan, dia memberikan kos yang tinggi. Okay. Sebagai contoh kan, kalau tuan-puan nak belajar kereta kan, nak belajar memandu, okay, nak belajar driving, okay, driving kereta. Adakah tuan-puan nak belajar melalui pengalaman, kesilapan? Ataupun tuan-puan nak pergi berguru, pergi sekolah memandu, belajar dengan driving instructor? Tuan-puan nak pilih yang mana satu? Kalau kita nak belajar melalui kesilapan, nak belajar driving, belajar melalui kesilapan, kos dia amat tinggi lah. Most probably patah kaki ke, patah tangan ke kan. Ataupun paling teruk sekali accident lah, matilah. Itu belajar melalui kesilapan lah. Tapi kalau ada driving instructor, sebelum kita buat fatal mistake macam ni, kita dah ditegur. Okay, jangan speeding sangat. Tekan brake bila, tekan minyak bila. Okay. Bila nak masuk gear. Signal bagi ke tak bagi, seat belt pakai ke tak. Driving instructor akan instruct kita properly sebab mereka dah tahu dah what is right, what is wrong. Okay. So, 3 benda ni penting sekali. Yang paling penting yang nombor 3 lah. Paling penting nombor 3. Sebab kalau kita tak ada mentor yang betul, kita tak tahu pun apa tools yang sepatutnya kita pakai. Kita tak tahu pun bila kita buat silap dan macam mana nak tahu, yang nak sedar yang kita dah buat silap sebenarnya kan.
Okey. Dah selesai topik pada malam ini. Agak-agak ada manfaat tak? Kalau kalau tuan-puan rasa ada sedikit manfaat, tekan Y. At least dapat something ke tak dapat apa-apa. Kalau tak dapat apa-apa, bagi kosong. Okay, so untuk next topic, saya nak buat special topic sikit. Saya nak discuss tentang goal sebab saya baru excited dengan goal ni sebenarnya. Saya baru sangat-sangat excited dengan goal ni. Okay, sebenarnya tahun 2011, okay, 2011, saya dah pernah memiliki 1 kilogram gold. Okay, saya dah simpan gold tu bawah bantal, bawah katil. 1 kilogram gold saya simpan bawah katil. Tapi dipendekkan cerita, saya dan gold ditipu. Fool and his money soon parted. Okay. Orang bodoh dengan harta dia, dengan duit dia, senang berpisah. Okay. Masa tu saya amat-amat bodoh lah. Okay, banyaklah saya belajar. Okay. Fool and money soon parted. Ni ayat dia, kena ingat tau ayat ni. A fool and his money are easily parted. Maksudnya orang bodoh macam saya masa tu, dengan harta bernilai 1 kilogram gold pada masa tu, bukan emas celok, real gold punya. Real gold lah. Kalau gigit memang gigit emas lah. Kalau telan emas. Dia tak murah. Tapi harga satu kesilapan, harga satu kebodohan amat mahal. Okay? That's why saya tak nak ulang benda yang sama lah. Okay? Trade gold on platform halal, yes. Berdasarkan buku yang dikarang oleh okay, saya tak sure tuan-puan boleh nampak ke tak buku ni, Emas Syariah ni, karangan Ustaz Dr. Muhammad Daud Bakar dengan Ustaz Khairul Anwar Basri. Antaranya dia kupas secara detail macam mana syariah pemilihan transaksi syariah gold online mengikut kupasan terbaru. Okey, maksudnya dunia kan berubah tapi hukum syariah tetap sama. Macam mana cara kita nak memahami hukum syariah berdasarkan perubahan zaman. Okey, dan kupasan dia amat menarik. Okey, amat menarik. Online go platform syariah kalau kena cara dia. Okey. Tapi kalau kita nak trade, sila invest. Ada cerita dia tapi saya tak nak cerita lah. Saya tak naklah buku cerita lama kan. Dia melibatkan orang-orang yang kita kenal dan sebagainya kan. Tak apalah. Saya dah recover dah. Okay? Saya dah cecah bottom. Okay, very bottom. Saya dah rebound. And then saya dah break out dia punya all time high. Kalau tuan-tuan faham lah. Okay, so kita dah meninggalkan kita punya bottom. Okay, kita dah tak nak downtrend dah. Kita nak uptrend je sekarang. Okay. So bukan cepat sekarang dah 2021. Ambil masa amat lama. Tapi itulah, kita belajar banyak daripada kebodohan-kebodohan yang lepas. That's why kalau nak cepat kena ada mentor lah. Tak ada mentor, tuan-puan akan ulang benda yang sama yang orang lain dah pernah alami kan. Sebab tu saya faham betul modal yang paling mahal yang kita ada bukan harta, bukan duit, bukan apa. Modal yang paling mahal yang Allah bagi dekat kita adalah jasad dan roh yang kita ada sekarang. Okay? Selagi mana kita hidup, ada roh dia, ada roh dalam badan kita dan badan kita masih boleh bergerak. Itulah modal terbesar yang Tuhan bagi kan. Masa yang kita ada, tenaga yang kita ada kan. Okay. So next topik saya nak discuss apa yang saya tahu lah. Saya tak mahir sangat, tapi apa yang saya tahu dan apa yang saya pernah alami, sedikit tentang gold lah. Okay. Kita ada pakar dalam bidang gold ni kan, Tuan Zaman kan. Tapi saya nak kupas cara saya lah. Okay. Dia saya buat sikit slide presentation, mana entah.
Mana ya? Saya ingat saya nak buat e-book nanti. Goal, mana goal. Banyak sangat. Saya pun dah pening mana satu tajuk dia. Tak ada. Apa? Ni. Baru jumpa kan. Pelaburan atau peleburan emas. Ni dia punya teaser kan. Dia punya teaser dia. Inilah apa itu emas, nilai kegunaan, kebaikan, keburukan, cara memperoleh kisah pelaburan, kisah peleburan, ayat dalam Quran tentang hadis dan hukum yang terlibat dengan emas. Yang paling menarik sekali yang inilah. Okay, paling menarik sekali yang inilah. Al-Quran dah menerangkan ada lebih daripada lebih kurang 9 ayat lah tentang gold kan. 9 ayat tentang gold. Emas sebagai perhiasan, emas sebagai barang tebusan yang paling berharga, emas sebagai simpanan yang dibelanjakan, emas sebagai balasan buruk sekiranya tidak dibelanjakan dengan betul. Emas sebagai perhiasan ahli syurga, okey. Emas sebagai perhiasan dan kuasa di dunia, emas adalah perhiasan ahli syurga, ni ulangan. Emas sebagai lambang kekayaan sebenar, emas perhiasan dalam syurga, emas sebagai sandaran bukti kekayaan, kedudukan. Dan ada lagi lah hadis Nabi dan sebagainya. Okay. So saya ingat sampai situ dahulu. Sebelum kita melalut-lalut tak apa-apa, saya stop sampai situ dahulu. Semoga adalah sedikit manfaat dan insyaAllah kita sama-sama belajar untuk tidak mengulangi kesilapan yang sama lah. Okay. So tuan-puan kena sentiasa rajin lah belajar. Jangan putus asa. Kadang macam kita belajar berjalan lah, masa kecil-kecil dulu kan, jatuh bangun lagi. Lepas tu berlari pun sama kan, jatuh, luka lutut dan macam-macam luka, bangun lagi kan. Ada parut biarlah parut tu kan, abai kan. Okay, so sampai situ dahulu. Semoga ada sedikit manfaat daripada perkongsian pada malam ini. InsyaAllah besok, saya ingat besok lah nak bincang sikit tentang goal. Tapi jangan expect saya tahu semua. Saya hanya share sedikit yang saya tahu sahaja. Okay, tapi insyaAllah lah ada lah sedikit manfaat. Okay, mungkin sejam tak cukup. Mungkin kita buat 1-2 sesi. Okay, so sampai situ dahulu. Terima kasih sekali lagi kepada semua yang sudi stay sampai sekarang. Dah 3 sikit dah pun. Kita tangguhkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.